Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan ketiga bagi subjek GWCP 1042 berkaitan penanda wacana dalam artikel yang kami kaji iaitu yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainun Ismail, sastrawan negara. Saya Nurul Ainizati binti Suhaimi akan membentangkan apa itu wacana. Wacana merupakan suatu bahagian atau unit yang paling tinggi yang melampaui sebaris ayat yang lengkap. Seterusnya, menurut Kamus Dewan, tahun 2007, wacana membawa maksud keseluruhan tutur kata yang merupakan kesatuan, ucapan, pertuturan serta percakapan. Di dalam tata bahasa juga, wacana ini diletakkan di tahap paling atas atau tertinggi mengikut hierarki. Seterusnya, penanda wacana juga mempunyai beberapa jenis iaitu yang pertama ialah penanda wacana idea, yang kedua penanda wacana kronologi, yang ketiga penanda wacana tanda koma dan akhir sekali penanda wacana organisasi. Seperti mana yang kita tahu, kita menggunakan penanda wacana dalam setiap karya penulisan yang kita hasilkan. Tapi, apakah kepentingan penanda wacana tersebut? Mari saya kongsikan. Yang pertama, penanda wacana mampu menghubungkan ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua, penanda wacana juga menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. Maksud saya, dalam isi perenggan pertama, boleh dikaitkan dengan perenggan isi kedua melalui penggunaan penanda wacana. Yang ketiga, mengaitkan sesuatu idea, hujah dan pandangan dengan isi yang lain. Dan akhir sekali, penanda wacana mampu melahirkan ayat-ayat yang gramatis, bermakna dan mempunyai kesinambungan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazrin dan pada hari ini saya akan terus menerangkan tentang penanda wacana idea. Menurut Kaminah Sabran 1989, ada 3 jenis penanda wacana iaitu penanda kronologi, penanda organisasi dan juga penanda idea. Jadi apa sebenarnya maksud penanda wacana idea? Penanda wacana idea ni sebenarnya dia menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea. Dan seterusnya penanda wacana idea terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama mengembangkan idea, yang kedua pertentangan idea dan yang ketiga hubungan idea. Tanpa melengahkan masa, kita akan terus pergi kepada penanda wacana idea yang pertama iaitu mengembangkan idea. Saya telah menjumpai 3 penanda wacana yang dapat mengembangkan idea, antaranya ialah malah, kemudian dan juga termasuk. Sebagai contoh, perkataan kemudian telah digunakan selepas ayat terdengar ketukan pintu tapi saya tidak pedulikan. Kemudian, pintu ditolak keras dan lampu menyala. Saya tersengih melihat Raka yang terkebil-kebil memandang saya tenang di kerusi. Perkataan kemudian tu menunjukkan pengembangan idea daripada ayat pertama dan ayat kedua secara berurutan. Seterusnya, kita lihat kepada tentangan idea. Saya hanya menjumpai satu saja penanda wacana iaitu tetapi. Sebagai contoh, kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Seperti yang kita lihat, ayat pertama dia menunjukkan perbandingan iaitu penari Jawa perlu kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong telah menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Itu menunjukkan tentangan idea asal penari Jawa yang harus mempunyai potongan ramping dengan menampilkan watak baru penari yang sihat dan juga gempal. Seterusnya kita lihat kepada yang ketiga iaitu hubungan idea. Saya menjumpai satu sahaja penanda wacana iaitu maka. Kita lihat, datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunarasa, maka makin lancarlah saya melakar dengan cepat. Perkataan maka tu menunjukkan hubungan antara ayat pertama dan juga ayat kedua seperti yang kita lihat di sini. Jika tiada perkataan maka, ayat ni akan menjadi 2 ayat. Tapi jika menggunakan
penanda wacana idea, dia menunjukkan hubungan idea daripada ayat pertama dan juga ayat kedua. Pada hari ini saya, Azraf Abdul Selamat, akan menyambung penerangan tentang penanda wacana organisasi dulu. Secara umumnya, penanda wacana organisasi terdiri daripada 3 bahagian, iaitu ayat, perenggan dan juga teks. Baiklah, bagi bahagian yang pertama, iaitu ayat. Berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani, saya menjumpai ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat suruhan. Bagi ayat penyata, saya menjumpai contoh seperti berikut. Perempuan berkemeja dengan pendek dan skirt untuk paras lucu ini. Tujuan ayat penyata ini digunakan oleh penulis adalah untuk memberitahu pembaca apa yang ingin disampaikan. Untuk pengetahuan, ayat penyata merupakan ayat yang paling banyak saya jumpai di dalam artikel ini. Yang kedua, ayat tanya. Contoh yang saya jumpa di dalam artikel ini adalah, adakah kerana kejayaan ini dan juga keadaan. Tujuan ayat tanya yang digunakan oleh penulis adalah untuk menarik perhatian pembaca, untuk terus membaca bagi mengetahui apa yang akan berlaku pada seterusnya. Selain itu, ayat ini digunakan untuk dapat melahirkan generasi pembaca yang berfikiran kritis dan kritis. Selain itu, kita bergerak terus kepada ayat seruan. Di dalam artikel ini, saya menyertai satu contoh ayat seruan, iaitu, "Hoi, anak Malaysia jatuh pingsan tu." Ayat seruan digunakan tujuan untuk menggambarkan sesuatu perasaan atau ekspresi penulis kepada pembaca. Yang kedua adalah ayat suruhan. Contoh yang saya jumpa di dalam artikel ini adalah, sebagai warga asing, saya dimestikan hafal lagu negara Indonesia Raya. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu perenggan. Secara umumnya, perenggan ini terdiri daripada 3 bahagian juga, iaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. Kita pergi kepada pendahuluan terlebih dahulu. Penulis telah menyatakan latar penulisan, iaitu berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Dia juga telah menarik minat pembaca untuk mengetahui mengenai mendalam tentang kehidupan mahasiswa. Bagi isi pula, penulis telah menceritakan tentang kesusahan dan cabaran yang perlu dihadapi oleh mahasiswa. Hal ini akan memberi kesedaran kepada pembaca untuk membuat sikap berani jika ingin menjadi mahasiswa yang berjaya. Sebagai contohnya, kita dapat lihat penulis menceritakan tentang mahasiswa yang melakukan kerja sampingan untuk mendapatkan wang perbelanjaan. Kalau kita lihat berdasarkan artikel, kerja sampingan yang dilakukan adalah jual lukisan ataupun lakaran yang telah dilakar. Bagi penutup pula, penulis telah membuat rumusan artikel yang mantap tetapi masih lagi berkaitan dengan pendahuluan dan tajuk, iaitu tentang keberanian seorang mahasiswa. Kalau kita lihat di sini, penutup dia berkaitan dengan pendahuluan. Jadi kita lihat artikel, terdapat satu tempat atau kawasan yang kedua-dua, iaitu penutup dan juga pendahuluan, menceritakannya. Iaitu Akademi Seni Rekod Indonesia ataupun ASRI. Telah diceritakan di bahagian pendahuluan dan juga penutup. Untuk pengetahuan, pandangan pendahuluan berfungsi untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca artikel ini. Bagi pendengar isi pula, dia bertujuan untuk menjadi wadah pengembangan idea bagi mengembangkan lagi isi dalam artikel ini. Bagi perenggan penutup pula, dia bertujuan untuk menamatkan atau membuat rumusan tentang keseluruhan artikel yang telah diceritakan. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu keseluruhan teks. Keseluruhan kita terbagi pada 3 bahagian. Pertama, isi, sintaksis dan juga pragmatik. Bagi isi, berdasarkan artikel, penulis telah memberikan banyak isi dan dia telah dihuraikan dengan lengkap.
isinya telah diolah oleh penulis berkait hidup mahasiswa. Kalau kita lihat artikel yang saya kaji, terdapat sebahagian isi yang telah digunakan oleh penulis. Baiklah, kita bergerak pada sintaksis. Terdapat kohesi pada perenggan ke-5 dan ke-6 di dalam artikel. Kerana boleh kita lihat ayat-ayat yang menyebabkan dunia kohesi. Bagi perenggan ke-5, datanglah tugas dan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Guna Rasa. Maka makin lancarlah saya melakar dengan cepat. Bagi perenggan ke-6, malah saya dalam kuliah rasmi ini juga kami wajib lulus dan juga harus menulis esei 10 halaman. Dapat kita lihat ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, dia saling berkait antara satu sama lain. Contohnya, ayat tersebut dia menerangkan tentang tugasan-tugasan ataupun kerja yang perlu dilakukan sebagai seorang mahasiswa. Bagi pragmatik pula, penulis menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks pembaca sebagai mahasiswa. Kali ini kita akan memudahkan pembaca-pembaca, khususnya mahasiswa, untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Baiklah, sekarang kita pergi kepada penanda wacana kronologi dulu. Secara umumnya terdapat 4 jenis penanda wacana kronologi. Yang pertama, kronologi tambahan. Yang kedua, pertentangan. Yang ketiga, kronologi musabab. Dan yang keempat, kronologi tempoh. Bagi kronologi tambahan, saya terjumpa 4 contoh di dalam artikel ini. Yang pertama, kadang-kadang, selebih malah, dan begitu juga apabila. Antara contoh-contoh yang saya jumpa di dalam artikel untuk ayat ialah kadang-kadang saya terpaksa menumpang makan siang di warung berojok dan faham dengan masalah anak rantau. Dapat kita lihat wacana yang digunakan adalah kadang-kadang. Selepas perkataan kadang-kadang, selepasnya akan diterangkan lagi sesuatu perkara yang ingin disampaikan oleh penulis. Kebiasaannya, selepas penanda wacana kronologi, ayat selepasnya akan penulis akan menerangkan atau menambahkan lagi isi-isi atau perkara-perkara lain. Yang seterusnya adalah kronologi tangan. Saya menjumpai 3 contoh, iaitu tetapi, tapi dan juga kecuali. Contoh ayat di dalam artikel yang saya jumpa adalah kalau selama ini penari jauh harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah menyertai kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Penanda wacana kronologi tentangan yang digunakan adalah tetapi. Tetapi digunakan untuk membezakan 2 ayat yang berbeza. Contohnya, kalau kita lihat contoh tersebut, kalau selama ini penari jauh harus kecil molek dengan potongan ramping. Selepas itu, penanda wacana tentangan diletakkan. Tetapi, selepas penanda wacana tetapi atau penanda wacana kronologi diletakkan, ayat selepas penanda wacana tersebut akan bertentangan dengan ayat sebelum penanda wacana itu. Contohnya, Pak Bagong yang pernah menyertai kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Baik, kita lihat 2 perkara yang berbeza. Kecil molek dengan potongan ramping dan juga penari yang sihat dan gempal. Seterusnya adalah kronologi musabab. Untuk kronologi musabab, saya menjumpai 4 contoh, iaitu kerana, untuk, agar dan sambil. Contoh ayat yang saya jumpa di dalam artikel adalah saya memilih kawasan itu untuk melakar kerana ramai rombongan pelancong barat yang suka membeli lukisan kecil yang mudah disimpan di dalam beg galas mereka. Penanda wacana ini digunakan untuk menerangkan ataupun memberi sebab kepada sesuatu perkara yang berlaku. Contohnya, kita lihat saya memilih kawasan itu untuk melakar. Kerana sebabnya ramai rombongan pelancong yang datang. Jadi, baik kita lihat penanda wacana ini akan memberi sebab kepada ayat yang awal. Yang terakhir adalah kronologi tempoh. Kronologi tempoh merupakan kronologi penanda wacana yang banyak dijumpai di dalam artikel. Antaranya ialah 2 hari sebelum Minggu Maplak, dan juga hari kedua saya beribadah sendiri.
contoh ayat yang saya jumpa di dalam artikel berkaitan mengenai wacana kronologi tempoh ini ialah saya jelaskan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat perdagangan di Melaka. Kemudian wacana di sini adalah sejak zaman kerajaan Melayu Melaka. Fungsi kronologi tempoh ini adalah untuk menerangkan bila sesuatu perkara itu berlaku. Contohnya, di dalam ayat tersebut, bahasa kami iaitu bahasa Melayu sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang sejak zaman kerajaan Melayu Melaka dulu. Akhir sekali, saya akan menjelaskan jenis penanda wacana koma. Tanda baca koma pada penanda wacana menjadi isu penting dalam setiap wacana. Seperti mana yang kita tahu, penanda wacana koma ini sering kali digunakan oleh seluruh masyarakat dalam menghasilkan penulisan. Di sini saya ada memaparkan beberapa contoh yang saya telah dapati dalam artikel yang saya kaji. Yang pertama, semua warga Temuduga telah disahkan. Yang kedua, jika hujan gerimis. Yang ketiga, tiba giliran Siti kecil. Yang keempat, demi menjimatkan wang. Yang kelima, sebagai warga asing. Yang keenam, saya jelaskan. Yang ketujuh, oleh sebab acara di arena terbuka. Dan akhir sekali, tiba-tiba. Mari saya kongsikan fungsi apabila kita menggunakan penanda wacana koma. Sebagai contoh, penanda wacana sebagai warga asing. Di dalam artikel, ayat ini saya bacakan. Sebagai warga asing, saya dimestikan hafal lagu negara Indonesia Raya. Maksudnya, sebagai warga asing ni ialah topik yang penulis akan kemukakan, dan selepas tanda koma itu, penulis menyatakan idea-idea yang berkenaan dengan penulis tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat pelbagai jenis penanda wacana. Baiklah, kita telah habis membincangkan tentang penanda wacana. Jadi, sekarang saya akan terus bergerak pada keutuhan wacana. Apa itu keutuhan wacana? Konsep keutuhan wacana menurut Kamus Dewan Empat, keutuhan wacana merupakan kesatuan ucapan, pertuturan dan percakapan. Menurut Asma Haji Ali, keutuhan wacana merupakan keseluruhan perlahiran bahasa atau penutur yang atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Ini bermaksud sesuatu penulisan ataupun karya yang mempunyai keutuhan wacana akan mempunyai maksud yang tertentu di sebalik karya tersebut. Baiklah, keutuhan wacana dapat dikesan melalui dua perkara. Yang pertama, dengan melihat terdapat urutan atau koheren dan dengan melihat wujudnya tautan ataupun kohesi. Baiklah, apa itu koheren? Koheren adalah
kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan mudah difahami. Maksudnya di sini, daripada pendahuluan hinggalah penutup, penulis saling mengaitkan sesuatu perkara yang sama antara setiap perenggan termasuk penutup dan juga pendahuluan. Maksudnya dekat sini, seluruh artikel itu membincangkan perkara yang sama, dia berkaitan. Baiklah, bagi kohesi pula. Kohesi merupakan keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik. Maksudnya dekat sini, ada perkaitan antara perenggan dengan perenggan yang lain. Contohnya, perenggan satu berkait dengan perenggan kedua. Penulis kaitkan sesuatu perkara antara kedua-dua perenggan tersebut. Akhir sekali, keutuhan wacana terbagi pada 4, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan keutuhan fonologi. Seterusnya kita lihat satu persatu. Yang pertama, saya akan terangkan beberapa jenis keutuhan semantik yang telah dijumpai dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainun Ismail. Sebelum tu, saya nak mengulas sedikit tentang koheren dan juga kohesi. Seperti kita tahu, koheren dan kohesi ini merupakan aspek yang amat penting yang dapat menentukan sesuatu wajaran atau tulisan tu ada wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tak teratur. Jadi, dengan penggunaan penanda wacana ni sebenarnya menentukan sama ada ayat tu berada dalam keadaan teratur dan juga mudah untuk difahami oleh pembaca itu sendiri. Kita teruskan. Jadi kita pergi kepada hubungan semantik umum. Saya telah menjumpai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hubungan semantik yang mempunyai hubungan di dalam artikel ini. Jadi yang pertama kita lihat kepada hubungan antara sebab dan akibat. Jadi apa maksud dia kan? Macam contohlah, satu bahagian tu akan menjawab persoalan kenapa sesuatu perkara tu jadi macam ni. Okay, jadi kita bagi contoh dalam artikel. Kami akan dimasukkan ke bilik gelap. Terpapar bayang mengerikan, terjeritlah si penakut. Jadi hubungan antara sebab akibat tu, kenapa dia terjerit? Sebab dia telah dimasukkan ke dalam bilik gelap. Tu contohnya. Yang kedua kita lihat, inilah detik getir kerana kami akan berarak jalan kaki untuk menuju ke daerah pegunungan Kaliurang. Kami akan dikerjakan oleh para raka ataupun rakan kakak. Dan kenapa dia merasakan inilah detik getir? Sebab mereka akan dikerjakan ataupun dikenakan oleh rakan kakak tu sendiri. Seterusnya, kita lihat kepada hubungan yang kedua, iaitu hubungan antara alasan dan akibat. Dia macam lebih kurang sama dengan sebab akibat. Sebab alasan ni dia macam satu bahagian tu dia akan menjawab apa alasan sesuatu tu jadi macam ni. Sebagai contoh, dalam artikel, tiba-tiba tiba-tiba kaki saya terjelopok ataupun terjatuh, tersungkur dan tubuh menggelongsor ke bawah. Terdengar suara garau. Jadi sebenarnya sambungan ayat daripada terdengar suara garau ni, dia telah diejek oleh rakan-rakan dia yang dia terjatuh. Jadi itu adalah alasan dia kena ejek dengan kawan-kawan dia disebabkan dia terjatuh dan badan dia tergelongsor ke bawah. Itu adalah alasan dia lah. Kita lihat pula kepada hubungan antara kelonggaran dan hasil. Apa maksud hubungan ni? Hubungan ni adalah satu bahagian tu menyatakan kegagalan suatu usaha yang telah dilakukan. Sebagai contoh, mereka bakal menyambung usaha niaga keluarga kaya. Kehidupan mewah begitu ketara dan selalu ponteng kuliah dan akhirnya gagal. Itu menunjukkan mereka ni akan menyambung usaha niaga keluarga yang kaya. Maknanya keluarga mereka kaya. Jadi usaha niaga tu mereka akan teruskan ataupun ikutlah kan. Jadi akhirnya gagal. Maknanya usaha yang telah dia lakukan tu akhirnya gagal sebab dia selalu sangat ponteng kuliah. Kita lihat kepada hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana.
Seperti kita lihat, kita tengok dulu dia punya artikel ataupun ayat yang telah saya petik, iaitu hari kedua saya berwajah ceria, kelihatan sihat dan harus dimasukkan ke bilik berhantu. Ini bermaksud dia telah menyatakan bahawa hari kedua dia berwajah ceria dan kelihatan sihat. Jadi kita boleh tahu yang pada hari pertama dia telah jatuh sakit, dia telah pengsan, dia telah jatuh tersungkur. Itu menunjukkan hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana seperti yang kita lihat. Seterusnya, hubungan aplikatif ataupun penghuraian. Hubungan ni sebenarnya dia menyatakan hubungan antara bahagian-bahagian wacana yang apabila satu bahagian wacana tu dia telah kuatkan isi bahagian yang lain. Maknanya bila kita terangkan satu ayat seterusnya tu dia kuatkan lagi isi pertama yang telah kita nyatakan tu. Sebagai contoh, untuk perbelanjaan kuliah khususnya perkakas lukisan saya harus berjimat. Saya terpaksa menumpang makan siang di warung Bu Brojo yang faham dengan masalah anak rantau. Jadi kita dapat lihat, ayat pertama dia cakap saya harus berjimat. Dan ayat kedua dia kuatkan lagi isi pertama, saya terpaksa menumpang makan siang di warung Bu Brojo yang faham dengan masalah anak rantau. Itu menunjukkan suatu penguraian ataupun menguatkan lagi isi pertama. Dan itu adalah salah satu hubungan aplikatif. Seterusnya, kita lihat kepada hubungan identifikasi. Apa itu hubungan identifikasi? Hubungan ini sebenarnya adalah hubungan antara bahagian-bahagian wacana yang dapat dikenali oleh ahli bahasa berdasarkan pengetahuan dia sendiri. Seperti contoh. Sebagai contoh, Asri ditubuhkan oleh cadangan para seniman dan sokongan Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia. Jadi kita dapat lihat, perkataan Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, dia telah mencadangkan para seniman dan sokongan daripada beliau sendiri. Dan itu adalah antara hubungan identifikasi. Kita lihat kepada hubungan sarana. Hubungan sarana ni lebih kurang dengan alat sesuatu untuk kita capai. Ataupun secara ringkas tujuan kita. Apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Tapi berbeza dengan sarana tujuan. Sebab sarana tujuan ni menunjukkan sesuatu yang kita mempunyai tujuan tapi belum tentu benda tu tercapai. Itu adalah contoh sarana tujuan. Contoh ayat saya, selebihnya saya sudah memulakan kerja Melaka di Jalan Malioboro. Atau kalau ada kesempatan, saya naik ke bas Prambanan di Jalan Solo atau ke Candi Borobudur. InsyaAllah rezeki ada di sana. Kita dapat lihat, perkataan insyaAllah rezeki ada di sana menunjukkan hubungan sarana tujuan. Sebab dia belum pasti lagi adakah tujuan yang dia nak buat seperti kerja Melaka dekat Jalan Malioboro tu tercapai ataupun tidak. Jadi kat situ ada hubungan sarana tujuan. Sebab dia tak tahu lagi tujuan yang dia nak buat tu tercapai ataupun tidak. Dan yang terakhir saya akan terangkan tentang hubungan latar. Hubungan latar ni apa sebenarnya? Hubungan latar ni sebenarnya suatu kesimpulan. Kesimpulan yang apakah bukti yang menjadi dasar kesimpulan yang telah kita cakap tu? Apa bukti dia? Macam tu. Sebagai contoh, rezeki ada di sana. Ramai rombongan pelancong barat yang suka membeli lukisan kecil yang mudah disimpan dalam beg galas mereka. Jadi kita lihat kesimpulannya, kesimpulan yang apa bukti yang penulis sendiri yakin ada rezeki di sana. Kerana penulis sendiri tahu ramai rombongan pelancong barat yang sangat suka membeli lukisan kecil yang mudah disimpan. Jadi penulis berani untuk memperkatakan bahawa rezeki ada di sana. Itu menunjukkan hubungan latar. Seterusnya, kita pergi kepada kebutuhan leksikal. Kebutuhan leksikal ni dia melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik ataupun mempunyai makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Seterusnya, kebutuhan leksikal juga merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana. Seperti yang kita telah rungkaikan berkaitan keutuhan semantik, dia telah melibatkan pertautan antara ayat yang mempunyai makna. Tetapi menurut keutuhan leksikal ni, kita hanya
kita hanya melibatkan pertautan antara penggunaan kata-kata ataupun frasa. Seperti ada 6 jenis yang kita dapat lihat selepas ini. Yang pertama, pembuka dan penutup. Yang kedua, kolokasi. Yang ketiga, sinonim. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, akronim. Dan akhir sekali, hyponim. Jadi kita akan lihat satu persatu apakah maksud ataupun mereka yang menonton pasti akan terpinga-pinga. Apa maksud kolokasi? Apa maksud hyponim? Macam tu. Jadi, kita akan pergi kepada pengulangan. Seperti yang sedia maklum, perkataan ulang bermaksud perkataan yang akan disebut beberapa kali kerana mempunyai ulangan. Jadi, pengulangan ni sebenarnya pengulangan unsur yang sama, iaitu setiap perkataan diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Sebagai contoh, dalam artikel saya telah menjumpai Minggu Mapram di kampus asli wajib dilalui oleh pelajar atau mahasiswa baharu di kampus Indonesia. Ayat kedua, asli telah ditubuhkan oleh cadangan para seniman dan sokongan Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia. Perkataan asli telah diulang sebanyak 2 kali secara berurutan. Seperti kita lihat perkataan asli yang saya telah merahkan itu. Bukan itu saja, saya juga telah menjumpai dua ayat secara berurutan yang telah menggunakan perkataan yang sama secara 2 kali, sebanyak 2 kali. Saya bersyukur telah lulus dalam sesi temu duga di meja pendaftaran 2 hari sebelum Minggu Mapram. Temu duga itu termasuk ujian melukis cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga ke pasar yang tidak jauh dari kampus. Perkataan yang saya telah merahkan itu ialah perkataan temu duga yang telah diulang sebanyak 2 kali secara berurutan. Ayat pertama dan ayat kedua telah mengulang perkataan temu duga tanpa sebarang perubahan perkataan. Seterusnya, kita pergi kepada kolokasi. Apa itu kolokasi? Kolokasi ini sebenarnya pengulangan yang melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi ataupun konteks. Seperti kita lihat, ayat yang saya telah jumpai yang mempunyai kolokasi. Kuliah wajib sejarah, falsafah Jawa, termasuk falsafah Timur dan Barat, sains sosial dan agama memang menyenangkan saya sebagai pelajar seni. Seperti kita lihat, perkataan yang saya telah merahkan itu adalah berada di bawah satu topik ataupun konteks yang sama, iaitu mata pelajaran. Jadi itu adalah pengulangan yang melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan lah, seperti sejarah, falsafah Jawa, falsafah Timur dan Barat, sains sosial dan juga agama. Seterusnya, kita pergi kepada akronim. Pada awalnya, saya tidak menjumpai sebarang akronim, tetapi saya telah menjumpai pada akhirnya di muka surat yang ketiga dalam artikel. Akronim bermaksud perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan, menurut Kuiper dan Allen pada 2004. Jadi kita lihat ayat pertama. Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Seterusnya, gerak tari keraton yang menata gerak tubuh langsing dan luas. Perkataan luas ni sebenarnya bermaksud fleksibel. Jadi kita lihat sihat dan gempal. Tubuh langsing dan luas. Itu berada dalam sesuatu yang sama, iaitu tubuh badan. Tubuh badan sihat gempal, tubuh badan yang langsing dan fleksibel. Itu menunjukkan perkataan yang berlainan bentuk ejaan dan mempunyai makna yang berlawanan. Kita pergi kepada hyponim. Mungkin sesetengah orang yang tidak memahami apakah maksud hyponim ataupun tidak pernah dengar perkataan hyponim ni. Hyponim ni sebenarnya perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan makna perkataan lain, iaitu makna khusus ataupun makna umum. Sebagai contoh, Minggu Pelongkor. Minggu Pelongkor ni sebenarnya minggu suai kenal dalam Mapram tu sendiri. Seterusnya, kita lihat. Mapram pula bermaksud apa? Masa prabakti mahasiswa. Itu adalah perkataan yang mempunyai makna umum ataupun makna khusus dia sendiri. Akhir sekali kita pergi kepada sinonim. Sinonim adalah perkataan yang sering didengari ataupun memang semua orang dah tahu. Sinonim ni apa? Sinonim ni sebenarnya perkataan yang berlainan, bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang hampir sama ataupun memang sama. Sebagai contoh, saya telah menjumpai 2 ayat ataupun yang memang mempunyai keutuhan leksikal sinonim ni lah.
Maka tibalah minggu sesuai kenal. Disebut juga minggu pelongkor. Ayat ini adalah berurutan dan dia menunjukkan minggu sesuai kenal dan minggu pelongkor adalah perkataan yang memang berlainan bentuk ejaan dan bunyi, tapi makna dia memang sama. Minggu pelongkor adalah minggu sesuai kenal. Seterusnya, Asri telah ditubuhkan oleh cadangan para seniman dan sokongan Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia. Acara ini dirasmikan pada 15 Januari 1950. Kita lihat, acara ini dia merujuk kepada Asri dan dia menunjukkan perkataan yang berlainan ejaan tetapi makna dia hampir sama. Acara ini Asri. Macam tu. Itu sahaja, kita pergi kepada keutuhan gramatikal. Seterusnya, saya akan menjelaskan jenis keutuhan wacana yang seterusnya. Yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa dan terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal. Yang pertama ialah penanda rujukan, yang kedua penanda penggantian, yang ketiga elipsis, yang keempat penanda penghubung. Seterusnya, mari kita pergi kepada apa itu penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, dia, kamu, mereka dan kata ganti nama tunjuk seperti itu dan ini. Terdapat banyak contoh penggunaan penanda rujukan ini dalam artikel yang saya kaji. Sebagai contoh, data ini telah saya peroleh di Aula Kepatihan Yogyakarta. Maksudnya di sini, penggunaan kata ganti nama diri saya itu telah merujuk kepada penulis. Yang kedua, semasa saya menyanyikan lagu negaraku, alhamdulillah mereka pun berdiri tegak. Maksud penulis di sini, penulis menggunakan kata ganti nama orang iaitu mereka yang merujuk kepada warga Indonesia. Yang ketiga, sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Yang keempat, mujur saja ucapan Rektor Bapa Abbas Ali Bashar tidak berjela-jela kerana hujan gerimis mula merenyai. Terucap juga ungkapannya, kita dikunjungi puteri Malaysia yang pertama mencari ilmu di Asri. Maksudnya di sini, penulis menyatakan bahawa Rektor Bapa Abbas Ali Bashar dan ungkapannya, maksudnya terucap juga ungkapannya. Ungkapannya tu maksudnya penulis merujuk kepada Rektor Bapa Abbas Ali Bashar. Dan akhir sekali, semasa tiada kuliah, saya pun melakar di studio Pak Amri Yahya yang berada di seberang Jalan Kampung Asri. Beliau juga lulusan Asri menjadi dosen sambilan. Maksudnya di sini, penulis menggunakan penanda rujukan beliau bagi menjelaskan isi bagi Pak Amri Yahya yang penulis sebutkan tadi. Seterusnya, penanda penggantian. Penanda penggantian merupakan proses penggantian unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Sebagai contoh lain, kerana saya tidak menjumpai penanda penggantian ini dalam artikel dan saya mencari contoh-contoh lain untuk menerangkan bagi penanda penggantian. Sebagai contoh, Amir berlari pantas manakala Aiman berlari perlahan. Maksudnya di sini, subjek yang berbeza dan perbuatan yang sama. Maksudnya Amir berlari pantas, tetapi Aiman berlari perlahan. Maksudnya ada dua kata sifat di situ, walaupun sama kata kerja. Selain itu, elipsis, pelenyapan, iaitu sesuatu perkataan atau rangkai kata yang dilesapkan dengan tujuan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat. Seterusnya, pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Sebagai contoh lain, awak kerja di mana? Dan penulis tidak menyatakan ayat penuh, iaitu awak bekerja di mana. Dan penulis hanya menyatakan awak kerja di mana
dan bukan bekerja. Dan apabila penulis menggunakan dialog ini, kita sebagai pembaca telah faham apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan contoh seterusnya ialah Abu. Abu menjawab kepada pertanyaan Ani sebentar tadi, Taman Universiti. Maksudnya di sini penulis tak perlu untuk menyatakan ayat penuh. Sebagai contoh, saya bekerja di universiti, di Taman Universiti. Kerana apabila Abu menjawab Taman Universiti, ia telah memahami pembaca bahawa dia telah menjawab soalan Ani sebentar tadi. Seterusnya ialah penanda penghubung. Kata penghubung bertujuan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan sebagai penyambung antara kata, frasa, klausa, ayat dan satu satuan yang lebih besar. Penanda penghubung terdapat beberapa jenis dan fungsi. Antaranya ialah penghuraian, pengembangan idea, berfungsi sebagai penambahan dan tentangan, penghubung musabab dan akhir sekali penghubung tempoh. Terdapat pelbagai jenis ayat yang penulis menggunakan. Sebagai contoh, bagi jenis pengembangan idea, contoh ayat ialah, saya memilih kawasan itu untuk melakar kerana ramai pelancong barat suka membeli lukisan kecil yang mudah disimpan dalam beg galas mereka. Maksudnya di sini, ramai pelancong barat suka membeli lukisan kecil yang mudah disimpan dalam beg galas mereka merupakan isi bagi topik idea yang penulis nyatakan, iaitu penulis memilih kawasan itu untuk melakar. Seterusnya, bagi jenis penambahan, selebihnya, saya sudah memulakan kerja melakar di Jalan Malioboro. Maksudnya, perkataan selebihnya tu menunjukkan penulis ingin menambah sesuatu idea dalam penulisan beliau. Selain itu, jenis tentangan. Contoh ayat, kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Matna Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Maksudnya di sini, isi pertama yang penulis nyatakan bertentangan dengan isi kedua yang penulis nyatakan. Dan penulis menggunakan penanda wacana tetapi untuk menyatakan tentangan bagi idea tersebut. Tambahan pula, jenis penghubung musabab. Contoh ayat, oleh sebab acara di arena terbuka, para dosen mula berundur ke bawah bangunan aula. Maksudnya di sini, penulis menyatakan bahawa para dosen mula berundur ke bawah bangunan aula. Kenapa? Oleh sebab acara di arena terbuka. Maksudnya di sini penulis menggunakan penanda wacana oleh sebab untuk menyatakan sebab kerana para dosen membuat demikian. Contoh ayat yang lain, jadi jangan tertipu dengan bilik hantu lakonan manusia bertopeng di dalam beralun muzik seram. Dan jenis yang seterusnya, penghuraian. Malah, sejak semester tahun pertama hingga tahun akhir, saya terus memperoleh hadiah sketsa Kartini. Maksudnya di sini, penulis menambah idea bagi satu isi yang penulis nyatakan. Dan akhir sekali, penghubung tempoh. Iaitu, contoh ayat, akhirnya satu persatu hilang entah ke mana. Penulis menggunakan penanda wacana akhirnya bagi menunjukkan penghubung tempoh antara isi dengan isi yang lain. Dan akhir sekali, saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana fonologi, iaitu keutuhan wacana yang terakhir. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana dapat dilihat dari segi hentian suara,
nada suara dan intonasi suara. Secara tidak langsung, penanda wacana ini menimbulkan hubungan semantik yang berbeza antara bahagian-bahagian wacana. Terdapat beberapa contoh keutuhan fonologi yang telah saya peroleh daripada artikel yang saya kaji. Sebagai contoh, benarkah kerana letih lalu jatuh pensan? Dialog ini merupakan ayat tanya dan kerana ia mempunyai intonasi suara yang meninggi. Seterusnya, hoi, anak Malaysia jatuh pensan tu. Ayat ini menunjukkan bahawa ayat ini merupakan jenis ayat seru kerana ayat ini mempunyai intonasi suara yang tinggi dan mempunyai tanda seru di hujungnya. Dan akhir sekali, ayat penyata, iaitu contoh ayat, tahun pertama memang saya dapat kiriman bulanan daripada ayah. Ayat ini mempunyai hentian di akhir ayat dan intonasi suara yang mendatar. Jadi, sampai di sini sajalah pembentangan kumpulan kami bagi subjek ini. Harap anda semua dapat manfaat dan ilmu baharu setelah menonton video pembentangan ini. Sekian, terima kasih.